Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Yayasan Gerakan Tindakan Afirmatif Baru NAAM, sebuah badan untuk memperkasa pembangunan belia di negara ini, akan memulakan 100 projek perintis pertanian di seluruh negara dan 16 daripadanya di Johor. Pengerusi NAAM, Dato' M. Saravanan berkata pihaknya telah memohon peruntukan pembangunan tanah daripada kerajaan negeri bagi melaksanakan projek berkenaan yang bakal dilaksanakan untuk golongan belia. Katanya 16 kawasan yang telah dikenal pasti berpotensi untuk dibangunkan ialah di Ledang, Batu Pahat, Pasir Gudang, Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Kita lihat walaupun di peringkat awal dari rancangan asal adalah untuk menanam ataupun memulakan projek perintis di 1 ekar di negeri Johor, tetapi 1 ekar ini bertambah menjadi 16 ekar di seluruh negeri Johor. Sambutan yang cukup luar biasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kota Iskandar, Nusa Jaya. Terdahulu, beliau yang juga Timbalan Menteri Belia dan Sukan membuat kunjungan hormat kepada Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin di pejabatnya di bangunan Datuk Jaafar Mohamad. Menurut Datuk Saravanan, bagi peringkat permulaan NAAM akan memfokuskan kepada tanaman cili kerana ia mudah ditanam dan mempunyai pasaran tinggi. Manakala peringkat seterusnya membabitkan tanaman lain seperti timun, terung dan juga rock melon. Buat permulaan ni kita buat cili. Sebab cili ini untuk golongan muda yang tak pernah ada pengalaman dalam pertanian. 6 menguruskan tanah, 6 memberi latihan, bantuan modal dan kita beli hasil produk. Maka kita pilih satu produk yang mereka boleh memahami dengan mudah. Yang kedua, tidak komplikasi. Senang dia boleh faham dan pasaran yang cukup luas di dalam dan luar negara. Tetapi dalam our pipeline kita ada produk-produk lain seperti alia muda, rock melon, timun, terung dan sebagainya. Tapi untuk mereka memahami dan melihat hasilnya, yang mudah adalah cili. Katanya NAAM komited untuk membantu golongan belia terlibat termasuk menyediakan pelbagai latihan, bantuan modal, pengurusan tanah serta membeli hasil tanaman mereka. Johor Corporation Berhad JCOB merupakan contoh entiti korporat yang telah membangunkan pelbagai program tanggungjawab sosial korporat CSR secara meluas menerusi cabang perniagaannya. Selain menjadi sebuah perbadanan pelaburan negeri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, JCOB juga dilihat sentiasa komited membantu golongan yang memerlukan. Presiden dan Ketua Eksekutif JCOB, Datuk Kamur Zaman Abu Kasim berkata, JCOB akan terus merangka pelbagai program di bawah tanggungjawab sosialnya bagi memastikan usaha ini berterusan dan dapat dilaksanakan dengan lancar. Dari masa ke semasa, Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan terus komited dalam menterjemah dan melunaskan tanggungjawab korporatif. Kami terus merangka dan melaksanakan pelbagai aktiviti maupun program kemasyarakatan, pendidikan, kebajikan, kesukanan serta keusahawanan melibatkan kelompok yang memerlukan sebagai kumpulan sasar. Katanya selain melaksanakan pelbagai tanggungjawab untuk membantu sosioekonomi di Johor, JCOB turut melahirkan keprihatinan terhadap isu-isu antarabangsa termasuk membantu rakyat di Semenanjung Gaza. Walaupun dalam kesibukan melunaskan tanggungjawab kami untuk sosioekonomi di Johor, pada kesempatan ini saya juga ingin memaklumkan bahawa Johor Corporation amat prihatin dengan apa yang berlaku terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestin yang sekali lagi melalui detik-detik kehidupan yang sangat penting. Bagi menyatakan sokongan dan tanda solidariti kepada rakyat Palestin, kumpulan Johor Corporation baru ini telah mengundur dana bantuan berjumlah lebih RM500,000 pada pihak Mercy Malaysia dan juga Aman Palestin bagi mengisi dana untuk membantu mangsa serta memulihkan infrastruktur awam yang musnah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Santapan Hari Raya Aidilfitri JCOB di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin dan isteri Datin Rosi Omar, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ismail Karim dan ahli-ahli Jumaah Diraja Johor. Pada majlis itu, JCOB turut menyampaikan duit raya kepada 80 pelajar dan anak-anak yatim dari 3 buah rumah kebajikan di Johor. Sebuah pusat pemprosesan dadah berjaya dibongkar selepas polis melancarkan serbuan di sebuah rumah di Taman Bukit Jaya, Ulu Tiram. Dalam serbuan itu, polis berjaya merampas dadah bernilai 3.8 juta ringgit. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Sharif, maklumat awal mendedahkan aktiviti pengedaran terbabit sudah mula beroperasi sejak 4 bulan lalu. Lelaki berumur 42 tahun itu ditahan kira-kira jam 7.20 malam selepas polis bertindak mengikut maklumat daripada orang awam dan risikan.
Menurut Datuk Mokhtar, hasil siasatan mendapati suspek mempunyai 2 rekod kesalahan lampau dan ujian air kencing didapati positif dadah. Yang dirampas ini merupakan pil ekstasi lebih kurang 2.2 kg, anggaran lebih kurang 370,000 dan serbuk ekstasi lebih kurang 21 kg bernilai lebih kurang 3.5 million. Jadi anggaran rampasan ini bernilai lebih kurang 3.8 million. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Hasil serbuan, polis turut merampas sejumlah bahan kimia dan peralatan memproses dadah termasuk mesin yang mampu memproses sehingga 7,000 pil. Kita dapati rampasan dadah ini, lab ini, sindiket ini terlibat di dalam mengeluarkan dadah ni untuk digunakan di pusat-pusat hiburan. Dan yang kita rampas ini boleh digunakan oleh 40,000 orang. Bayangkan, 40,000. Suspek kini direman sehingga 24 Ogos untuk siasatan lanjut. Kes ini juga merupakan kejayaan pertama kepada pihak polis dari segi pembongkaran sindiket pengedaran dadah untuk tahun ini. Kerajaan menyasar untuk mengimbangkan pengeluaran hasil laut dan akuakultur negara dengan pengeluaran berjumlah 3.4 juta tan metrik menjelang 2020. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Ahmad Sabki Mahmud berkata pengeluaran hasil laut dan akuakultur masing-masing disasar sebanyak 1.7 tan metrik dalam tempoh 6 tahun lagi melalui pelbagai langkah efektif yang dilaksanakan secara berterusan. Bagi mencapai sasaran itu, pengeluaran hasil akuakultur negara perlu dipertingkatkan kira-kira 25% setiap tahun menjelang 2020. Beliau berkata sehingga kini hasil keseluruhan pengeluaran ikan di Malaysia adalah sebanyak 1.7 juta tan metrik dengan 1.4 juta tan metrik adalah hasil laut, manakala 600,000 tan metrik merupakan hasil akuakultur. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mencadangkan agar kerajaan mewujudkan semula tabung untuk makanan bagi membantu sektor pertanian di negara ini. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini memandangkan dana berjumlah 2 bilion ringgit yang diwujudkan kerajaan dan diurus Agrobank dari tahun 2008 hingga 2013 telah habis digunakan untuk memberi pinjaman. Beliau berkata sekiranya kerajaan boleh pertimbangkan untuk mewujudkan semula tabung untuk makanan, langkah itu dapat membantu mempertingkatkan pengeluaran pertanian negara dan tidak lagi perlu bergantung kepada import. Sekian Nurul Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami untuk paparan berita terkini. Salam takzim.